Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyam as-sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Khabar semua saya doakan semua berada dalam keadaan yang sihat. Alhamdulillah. Hari ini kita nak mulakan dengan melihat pada latihan yang minggu lepas kita berada pada bahagian pertama, dhamir yang pertama untuk fi'il apa? Mudhari'. 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 Dan bukan madhi, kita dah berjalan meninggalkan fi'il madhi. Teorinya, tapi praktikalnya kita masih nanti kita akan ambil. InsyaAllah. Kita baru masuk pada fi'il mudhari', iaitu kata kerja yang menceritakan tentang present, future and continuous tense. Dan kita telah melihat pada yang pertama, iaitu memasukkan dhamir huwa kepada fi'il mudhari'. Baik, tanda untuk fi'il mudhari' huwa, apakah dia? Ya, di awal perkataan, akhir berbaris depan, akhir kalimah baris depan. Ya, di awal perkataan huruf akhir berbaris depan. Dah dua dah. Dan kalau fi'il madhi dulu kita cerita semua tanda duduk di belakang, kan? Waw alif di belakang, ta di belakang, ta beri atas, ta beri bawah, ta beri depan, nun alif, semua tanda kat belakang. Fi'il madhi. Masuk je fi'il mudhari', tanda dia dah ada dua. Tanda depan dan tanda belakang. So depan ada tanda, belakang pun ada tanda, kan? Diapit. Baik. Kita nak melihat pada latihan yang telah kita ambil, iaitu pada surah Ali Imran, surah ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-48. Baik, secara umumnya majoritinya dapat betul lah, kan? Menjumpai perkataan yang betul, cuma ada beberapa perkataan yang mungkin ada sedikit kekeliruan dan juga perkataan yang tandanya kita belum lagi ambil. Baik, ayat yang ke-39 daripada surah Ali Imran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kalau kita lihat kat sini, kan, dalam homework yang telah dihantar tu ada yang mengambil perkataan ini, yusalli. Perkataan yusalli. Tanda dia apa? Tanda dia ada ya di awal perkataan, cuma di akhir tu dia tak ada baris depan. Dia tak nampak dia punya baris depan dia tu. Tapi bila kita lihat dalam terjemahan, ada tak perkataan dia ataupun ia? Dia sedang solat. Ada, kan? Yusalli tu maksud dia sedang solat. Dia sedang solat. So perkataan dia ataupun ia tu ada. Cuma tanda ya awal perkataan ada, cuma baris depan tu tak ada. Ya, ini jenis perkataan yang tu saya tulis tu betul tapi tanda belum ambil lagi. Kan? So dia kalau kita lihat pada teks Arab dia dan kita tak lihat pada terjemahan, maka perkataan ni kita tak ambil dululah. Kita hold dulu. So apa? Sebab tanda dia tak cukup ikut tanda yang kita sedang bincangkan. Tapi untuk siapa yang mungkin dah pernah belajar, mungkin dia ambil ini, ataupun kalau lihat pada terjemahan mungkin kita akan ambil lah. Sebab ada dia dan juga ia. Dan dia tak salah, cuma tanda dia saja kita belum ambil. Baik, sebab apa ini antara perkataan yang dia berakhir dengan huruf illah tu. Dia berakhir dengan huruf
illah, huruf yang cacat tu. Baik. Alang sambil tu nak bertanya. Perkataan fanadathu. Apakah fanadathu? Tolong berikan. Fi'il dia isim ke, fi'il ke, harf ke? Kalau fi'il dia fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke? Apakah ia? Fi'il madi. Fi'il mudhari. Madi. Ana. Fi'il madhi. Fi'il madhi untuk Apa? Fi'il madhi hiya. Haji Sas kata fi'il madhi hiya. Baik. Lain? Betul. Betul. Haji Sas sebut semua sokong. Tengok nota tu. Jangan ikut masuk paget sudah. Baik, bila tengok perkataan pertama sekali nak buat apa? Kita potong dulu. Kita potong. Yang pertama sekali yang kita paling mudah nak potong apa? Dhamir di belakang tu. Dhamir di belakang tu mudah sekali potong. So kita potong hu tu. So tinggallah fanadat. Ni kalau kita tahu biasanya fa ni tambahan. So tinggallah nadat. So nadat, kemudian kita jumpa ada ta, sukun akhir perkataan. Kan? Maka ini adalah tanda untuk fi'il madhi. Dhamir yang ada dalam tu dhamir merujuk kepada hiya. Baik. Maka okeylah kali ni siapa yang ikut Haji Sas okeylah. Kan tak terjun ke mana Haji Sas? Farid. Ini okeylah, kering lah ini, kering. Baik. Annallaha yubashiruka bi Yahya. Kita bersih sampai situ. Baik. Yubashir. Perkataan yubashir. Macam mana boleh tahu yubashiru? Ini mudahlah kan, sebab dia ada dhamir tapi dhamir tu dia tak bersambung huruf, so kita mudahlah nak asingkan dia kan. So yubashiru, tanda kita nampak ada ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka ini adalah fi'il mudhari'. Dalam dia ada dhamir merujuk kepada huwa. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Baik, perkataan musaddiqan, isim, fi'il ataupun harf. Musaddiqan. Isim, fi'il, harf. Isim. Kenapa kata isim? Apakah tanda dia? Akhir perkataan tanwin. Tak ada pun. Tak ada tanwin. Kon. Satu je tu. Dia kecil tu. Dia berubah jadi iklab. Dia berubah jadi iklab. Jadi asal dia adalah tanwin. Tapi sebab dia meraihkan hukum tajwid, jadi letaklah situ satu saja. Jadi betul dia adalah isim, tanda dia apa? Diakhiri dengan tanwin. So, boleh tengok bikalimatin sama, akhirnya tanwin. Wa sayyidan sama, diakhiri dengan tanwin. Hasuran diakhiri dengan tanwin. Nabiyan juga diakhiri dengan tanwin. Baik, as-salihina, apakah dia isim, fi'il ataupun harf? Isim, apakah tanda dia? Alif lam. Alif lam. Okey, baik. Ada tanda lain? Ya nun. Ya nun baris atas di akhir perkataan. Ya nun baris atas. Kena baris atas tau. Kalau dia baris bawah nanti kan lain. Ya nun baris atas di akhir perkataan. Baik. Ada tanda lain? Tak ada? Min. Alhamdulillah ada juga yang bersuara. Min. Min ni apa? Huruf jar. So didahului dengan huruf jar. So ada tiga lah. Pertama didahului huruf jar. Yang kedua didahului alif lam. Yang ketiga ya nun baris atas. Ya nun baris atas. Perkataan. Baik. Ya nun, Ustaz, ya nun tu betul baris bawah tapi sebab dia mabni ke? Dia ke tu ke? Baik, ya nun sepatutnya dia berbaris bawah, betul?
Tapi sebab tanda yang ini dia memang tetap dia memang akan berbaris atas. Dia tidak boleh berbaris bawah. Dia tidak berbaris bawah. Adalah keadaan dia jarang yang nanti dia akan berbaris bawah, ada. Tapi sangat-sangat jarang. Itu pun sebab nanti bersambung kat belakang dia dengan ya. Itu dia akan baris bawah. Baik. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'al ma yasha'. Baik. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Perkataan yakunu. Ya di awal perkataan huruf akhir baris depan. Maka ini adalah fi'il mudhari'. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada Madi. huwa. Huwa. Yang mudhari' jangan dalamnya dhamir merujuk kepada madi pula. Nanti tak tahu dia nak ke depan ke nak ke belakang sebenarnya. Nak past ke nak present. Dia tak tahu nanti nak ke mana. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Baik, perkataan ada kat sini. Yaf'alu. Ya di awal perkataan huruf akhir berbaris Baris depan. Hadapan. Ini adalah fi'il mudhari'. Ada lagi? Yasha. Sya'u. Yasha. Ya. Kita jumpa ya di awal perkataan, huruf akhir juga berbaris depan, Baris maka depan. ia juga adalah fi'il mudhari'. Mudhari'. Baik. Perkataan, Ustaz nak tanya Ustaz, ya silakan. yakunu tu macam mana kita nak terjemah dia? Baik, yakunu, terjemahannya ini Dia baik, menjadi. saya terangkan. Yakunu dia kategori fi'il, tetapi dinamakan fi'il naqis, fi'il yang kurang. Dia separuh je fi'il. Macam itulah kiranya. Sebab apa? Sebab dia akan kena bergantung dengan perkataan yang lain. Perkataan dia sendiri tak menceritakan perbuatan secara sempurna. Betul. Baik. Ya, betul. Yakunu Dia terjemahan jadi. kita adalah ia. Terjemahannya adalah ia. Lepas tu dalam bahasa Arab yakunu kan, ni kalau dia punya mudhari', kalau dia punya madhi tu yang kita panggil kana. Ini kategori fi'il tapi dia panggil fi'il naqis. Kata kerja yang tak sempurna. Tak sempurna. Kata kerja tak sempurna. Sebab apa? Sebab dia sebut adalah ia. Apa benda adalah ia? Kita tak faham. Kan, tapi bila kita sebut yaf'alu, kan kita tahu tu kata kerja tapi dia lengkap. Dia buat. So ada pelaku dia dan apa yang dia buat ada. Ya, Dan akan jadi. masa tu ada. Maksudnya apa? Present lah. Kan, present ataupun continuous ataupun future. Ada. Yakunu, apa yang dia ada? Dia ada pembuat dia, ia, Ya, dhamir akan- huwa tu. Dan dia ada masa. Masa dia present, future ataupun continuous. Masa tu ada. Cuma apa yang dia buat tak ada. Tak disebut. Jadi dia kena bergantung dengan perkataan yang lain. Dia kena bergantung dengan perkataan yang lain. Tengok pada situasi ayat. Sebab tu dia katakan dia menceritakan tentang masa, kan. So kata kerja dia berkait dengan masa. Isim dia tak kait dengan masa, kan. Isim dia tak kait dengan masa. Kata kerja dia ada berkait dengan masa. Tapi dia kata kerja yang tak sempurna. So dia ada cerita tentang masa, dia cerita tentang siapa yang buat, tapi dia tak cerita apa yang dia buat. Apa yang dia buat tu nanti dia cerita dekat perkataan yang lain ataupun dalam ayat yang baki seterusnya. Sebab apa? Kalau ikut dia punya terjemahan Ustaz, dia Quran saya cuma dia tulis ada. Dia apa? Tapi Ada. kalau nak ikut tanda dia lengkap lah. Ya di depan. Betul. Nun baris depan kan. Betul. Tapi makna dia tu ada. Saya pun bengong. Ia jadi. Tempat Betul. saya ia akan jadi. Ia akan Ia jadi. akan jadi. Ada terjemahan letak ia akan jadi. Ia akan Kalau, jadi. kalau ada ia depan ke tak apa. Saya tengok ni apa. Ada. Anna yakunuli, bagaimanakah ada untukku? Ini pelik. Ana baca mana je. Tak apa. Ini dia masuk kategori itulah tadi, kata kerja yang tak sempurna. So kalau kata kita tengok tanda ada, tengok terjemahan tak meyakinkan, kita tak ambil pun tak apa. Sebab dia memang meragukan sikit. Kan? Dari sudut terjemahan pun kita tak dapat nak grab dia punya makna tu dengan betul. Ustaz, Ya. yang yakunu tadi Ustaz kata fi'il naqis, dia boleh jadi isim ke Ustaz? Boleh?
Boleh? Bila isim tu apa tanda dia pula? Kalau kita baca Sama bila dia kalau masuk isim jadi isim, tanwin ke dengan dia akan jadi dalam- tanwin, selalunya. Semua fi'il dia boleh jadi isim. Maksudnya dia jadi noun. Bila masuk noun tu dia jadi isim lah. Kan? Contoh yaf'alu contohnya. Fa'ilun. Fa'ala yaf'alu itu Yaf'alu. fi'il madhi, fi'il mudhari'. Bila dia masuk jadi masdar dia jadi fa'lan. Fa'lan. So bila fa'lan itu dah masuk dia bertukar jadi isim. Tukar jadi isim. Dia begitu. Ada tanda-tanda isim lah nanti pada perkataan. Kan sebab itu kita kata nanti apa jua perkataan kan isim ataupun fi'il nanti dia akan balik kepada 3 huruf. Dia mesti ada huruf asas dia. Nanti dia boleh jadi fi'il, dia boleh jadi isim kembali. Tapi adalah perkataan yang dia tak boleh jadi fi'il. Contoh macam huruf jar. Huruf dia memang tak boleh jadi fi'il dah lah. Dia memang kekal huruf sajalah, dia tak boleh jadi lain. Dan ada beberapa perkataan lain yang memang dia maintain sebagai fi'il ataupun dia maintain sebagai isim sahaja. Tapi secara umumnya boleh perkataan tu dia daripada fi'il dia boleh tukar jadi isim, daripada isim dia boleh tukar jadi fi'il. Bila makan tengah makan. Makan makanan tu isim lah. Betul, tengah makan makanan. Betul. Tengah minum minuman. Isim. Fi'il dan juga isim. Fa'ilun lah fi'il lah. Isim dah. Baik. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Baik, tak ada. Saya perkataan ni balaghaniyah, apakah dia? Balaghaniyah. Isim. فعل ماضي Ustaz. Balagha. Fi'il madhi, isim. Nak balagha. ikut satu. Haji Sas telah keluarkan fatwa. Ini adalah fi'il madhi. Apa yang bersama-sama Haji Sas? Betul. Sebab ada fat di depan tu. Aku dah sampai. Balagha apa tu ni? Ni tu apa tu? Sakit. Saya. Madi apa ni? Dhamir. Baik, kira ni boleh potong lah. Okey. Ni potong. So kita potong kat ni, so tinggal balagha sahaja. So yang fi'il madhi tu yang sebelum tu ada balagha kod Ustaz. sahaja. Ya. Kod sebelum tu ada Cantik. kod. Baik, pertama dia perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir baris atas. Yang kedua, kalau tak perasan, sebelum dia didahului dengan kod. Dan kod ini adalah tanda untuk fi'il. Terima kasih Jalib. Satu lagi tanda. So ada 2. Kita potong dia. So ni untuk dhamir. Dia telah mencapai. Untuk siapa? Untuk aku kan, Ana. Dia. Lepas tu apa-apa jumpa perkataan asing dulu, potong dulu. Biar ayat yang ke-42. Wa qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alam. Baik, perkataan ya Maryamu. Kita tengok ada ya kat depan. Dan nama tu. huruf akhir baris depan. Isim ni Ustaz. Dia adalah Isim. isim. Kenapa pula di isim? Nama. Orang kan. Tanda. Kenapa di isim? Sebab dia dah memang nama Maryam. Nama. Ya Maryam. Ya tu apa benda? Wahai. Ya, Wahai. So kita Wahai. potong lah Dia macam ya Wahai ayyuhal Maryam. lah. Ya ayyuhallazina amanu. So dia Maryam saja sebenarnya. Kan ya tu tambahan dia. Ustaz. Ya, saya. Saya yang testing tadi. Ya Maryam, betul ada Maryam, tapi pada saya dia hiya untuk madi sebab dia perempuan. Hiya untuk madhi sebab dia perempuan. Madhuri sebab dia perempuan. Hiya tu betul lah. Hiya cuma dia madhi, dia tanda untuk madhi Dia dia memenuhi ya dan apa tu dengan ya dengan diakhiri dengan tanda atas. Ya dengan baris depan. Ya Tapi Maryam. memang tahu dia nama tu. Kalau ikut bila maksud dia tak ada kaitan. Wahai Maryam je. So bila kita potong dia dah tukar ya satu, Maryam satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita lihat pada terjemahan, dia tak ada perkataan ia. Tak
Tak ada. Ya ataupun dia tak ada. Dia Terjemahan tak dia ada. Akan tak ada perkataan ni. Jadi dia kita tidak terima dia lah. Kita Mm-mm. tak terima dia. Baik. Tapi Ustaz, Perkataan boleh kita ambil bila ya ni, lepas tu mesti isim. ya selepas tu isim. Ya. Boleh? Okey. Ya selepas ya adalah isim. Isim. Cuma dalam Quran ya yang selalu kita familiar ialah ya ayyuhallazina amanu. Kan tu memang kita familiar. Sekarang Wahai. kita kena ingat juga ya juga nanti dia akan bersambung dengan mungkin nama orang kan. Tapi tak boleh juga Ustaz. Kalau belakangnya wanun, Kat mana? kalau berakhir dengan kalau ya tu betul. Maksudnya ya ni. Ya yang ni kan ada alif kecil. So asal dia ya macam ni. Asal dia ya Maryamu. Kalau ya yang ada waw nun ataupun apa tu? Ya nun tu ya yang kecil tu. Ya yang macam ni, tak ada alif. Mungkin belakang dia waw nun contohnya kan. Ya yang dia ya tak ada alif. Yang ni ya kita panggil ya untuk panggil wahai. Dia ya yang ada alif. Ya Seruan Ustaz. Tapi yang ni susah sikit sebab dia pakai alif kecil. Dia pakai alif kecil tu yang kadang kita terlepas pandang. Sebab dia pakai, kalau ya ayyuhallazina amanu itu sebenarnya ya dia pakai ya yang panjang ada alif tu. Itu pun sebenarnya dia guna ya dia tu guna ni juga. Tapi sebab dia bersambung dengan ayyuha. So kita nampak dia panjang lah. Dia sebenarnya ya dia pakai ya alif kecil juga sebenarnya. Sama. Baik. Maka dalam Quran dia ada ya Maryamu. Dia nanti ada ya Ibrahim. Kan dia ada ya yang nanti dia bersambung dengan nama orang. Cuma nak kena perhatikan alif kecil tu. Main peranan alif kecil. So bila alif kecil tu kita besarkan je lah dia supaya mudah kita nak nampak dia punya perkataan tu. Baik. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna. Baik, kita jumpa perkataan yulquna. Dan kita nampak ada ya di depan. Kan? Jadi ya ni berbeza dengan ya dengan pada ya Maryamu sebab dia ni ada alif kecil, yang ni tak ada. Baik. Baik, yang ni kita nak kena tahu bila jumpa satu perkataan kita nak potong dulu. So bila kita tengok macam ni dia adalah satu perkataan sebenarnya waw nun sampai hujung ni semua satu perkataan. So dia bukan sampai dekat yulqu waw nun ni lain. Tak. Kan sebab itu pentingnya apa? Seni memotong. Seni memotong tu sangat penting. Sebab kalau salah potong, kita akan tersalah nanti ambil dia punya domain, tersalah kita identify dia punya perkataan. Walaupun kalau kita potong ni, kita kata ini adalah fi'il sama. Kalau kita ambil yulqu fi'il, kita ambil yulquna pun dia masih lagi fi'il. Cuma salah nanti kat mana? Salah nanti pada pembuat dia. Kita salah. Kalau yulqu dia kan ataupun ia. Tapi yang maksud sebenarnya yulquna. Yulquna ni maksudnya mereka. Jadi sebab itu nak potong dia sangat penting. Ada tempat yang kena berhati-hati untuk kita nak potong. Baik, yulquna, maka dia satu perkataan, kita tak boleh potong dia dekat situ. Tak boleh potong dekat situ. Ya. Nanti kita dah jadi lain nanti dia punya makna. Baik. Maka ini dia bukan fi'il yang sedang kita cari untuk huwa. Dia bukan fi'il yang sedang kita cari untuk huwa. Ini lain. Aqlamuhum ayyuhum yakfulu Maryama. Kataan yakfulu. Soalan. Ya, silakan. Yulquna ni macam mana Ustaz tahu dia ada mereka? Not now tu. Waw nun. Baik. Nanti kita sampai dekat bahagian. Dia ada ya dan juga waw nun. Ya dan juga waw nun. Belum study, belum lagi lah. Belum sampai lagi. InsyaAllah akan sampai insyaAllah. Yakfulu. Untuk hum. Yakfulu ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Kan? Maka ini adalah fi'il mudhari'.
Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Sama. Perkataan idh yahtasimun kita lihat ya dekat depan. Lepas tu nampak ada yang berbaris depan ni kan. Ya. Tapi boleh potong tak dekat sini? Tak boleh. Tak Boleh boleh. potong. Sebab waw nun ni sebahagian daripada perkataan. So tak boleh nak Tak nak boleh. potong. Kalau kita potong kita akan tersalah nanti. Maknanya Beri dia, dia punya mereka makna. bertengkar. Bertengkar tu akan sama tapi pembuat dia nanti akan salah. Buatnya lain. Dia Ha. bertengkar Ini dan mereka bertengkar tukar jadi dia bertengkar. Beza tak? Beza. Bilangan itu berbeza. Kan? Jadi sebab itu nak potong dia kena berhati-hati. Baik, pertama, kalau katakan kita potong kat sini, kan kita kata ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Tapi bila kita rujuk pada terjemahan, ada tak perkataan ia ataupun dia? Tak ada. Ada. Tak ada. Mereka. Jadi bila tak ada, maka bukanlah. Ini bukan fi'il mudhari' untuk mudhari'. huwa. Idh qalatil malaikatu ya Maryam. Sekejap Ustaz. Ya saya Ustaz, silakan. Ustaz boleh bagi terjemahan yakfulu Ustaz? Mana? tadi. Yakfulu. Dia yang akan memelihara. Yakfulu. Ia memelihara. Dia Dia memelihara. memelihara. Terjemahan Haji Yaya? Dia yang akan memelihara. Saya punya dia tak ada, dia tak ada, dia tak ada, dia ayat Tak ada. Itu sebabnya saya punya pun tak ada. Saya ada. Itu sebab saya Saya kata berkata. macam mana. Lepas tu tadi soalan saya kata kenapa macam mana perkara mereka. Baik. Saya faham dah. Saya faham kenapa soalan itu keluar. Okay, baik. Cantik soalan tu. Baik, Ustaz tengok nah. Sekejap Ustaz. Baik. Di sini aklamuhum mereka, ayyuhum mereka. Betul. Yakfulu memelihara. Ada. Sama, saya pun sama. Oh, saya ada. Jadi saya duk kirakan mereka tak tahu yang ni dia. Dia yang akan memelihara. Baik. Kalau Quran saya dia tulis dia. Saya pun dia. Dia. Ada tulis dia. Kan saya tulis dia yang akan baik, jadi kena upgrade Ustaz, kena upgrade Quran. Ajaya Quran perkata. Saya perkata. Saya pun perkata Ustaz, tapi saya punya ni hak yang baru ni saya baru beli. Ingat. Dah tira dah. Dia terjemahan bergantung pada inilah, pada penterjemah. Penterjemah dia. Yang ni Ustaz yang tu boleh dapat di mana-mana kah? Saya punya biasa punya ni karya Bistari punya ni. Oh, Bistari. Karya Bistari. Sama karya Bistari. Saya punya Mu'jam. Nama dia Mu'jam. Tak Ustaz, saya rasa dia memang tak sebut dalam konteks ayat ni. Dia cerita mereka mencampakkanlah mereka apa semua mereka kan. Tiba-tiba dia tanya bagi soalan, siapakah memelihara? Siapa yang antara mereka? Memelihara tu mestilah Allah kan, dah understood lah dia. So, domir ya Allah tu tersembunyilah dalam perkataan tu. Dia dalam terjemah dia tak tulis lah, tapi kalau ikut konteks ayat memang understood lah dia. Yulkun tu mereka Noria, bukan dia. Tak, Yakfulu. Haji Yahya tanya yakfulu. Ya. Sebab tak ada dia. Kenapa dia berubah daripada mereka kepada dia? Siapa di antara mereka? Itu Dia berubah tengok konteks ayat lah. daripada mereka tiba-tiba berubah menjadi dia lepas perkataan ayyu. Sebab apa? Ayyu tu maksudnya which one? Which one? Siapa antara which mereka? One? So bila kata which one, dia kena guna one punya ni lah. Punya domir lah. Dia tanya, dia cerita-cerita lepas tu dia tanya soalan. Ya. Siapa yang memelihara? Understood lah yang memelihara tu dia letak dia lah kat sini. Tapi kita dah tahu dah mesti Allah lah, dia lah kan. Macam pagi tadi Zainun yang tanya ayat 13 tu. Same thing lah. Ayat 13 hak sejadah. Kita cerita kami tiba aku. Betul. Malam ni naik satu makam Ustaz. Ini untung dia ni Ustaz, yang ni yang untung dia. Kenapa? Saya tak ambil yang tu sebab saya tengok mereka ni apa hal lah.
Betul. Tapi kita tengok pada tanda dia. Tapi terjemahan itulah. Pada terjemahan tak ada, tapi tak apa. Kita ambil, sebab tu ada perkataan yang kita tengok dia punya ni, tanda dia pada perkataan, kemudian kita guna terjemahan untuk double confirm. Sebab kadang terjemahan ada terjemahan yang tak ada. Kita tak salahkan terjemahan, sebab terjemahan memang diberi ikut yang biasa difahami. Dan penterjemah bila dia terjemah, mungkin dia mungkin tak terfikir ada orang yang akan guna untuk nak ambil makna setiap perkataan tu. Dan, sebab kita sekarang bukan dah baca terjemahan yang level biasa, dan kita dah pergi satu step ke depan. Itu apa? Kita nak tengok pada setiap perkataan tu punya makna. Kan? Kita dah mula nak menghargai setiap perkataan tu. Kita bukan menghargai ayat dah. Kita dah menghargai perkataan dalam ayat tu. So dah detail sikit lagi. So terjemahan dia pun tak boleh guna terjemahan per ayat dah. Dia terjemahan yang kena pergi pada terjemahan yang per kata punya. Jadi itu agak mencabar sikit sebab itulah saya nak bagi cadangan. Kan? Saya nak kata terjemahan saya ni pun bagus, tak juga. Ada juga waktu yang dia tak tulis juga. Ada waktu yang dia tak tulis juga. Kebetulan yang ni dia tulis, kan. Dia macam ni lah, mungkin kali ni dia tak terjun parit, mungkin waktu lain dia terjun parit, kan. Tak tentu. Tapi kan Ustaz, formula dia kan dah dibagi. Betul. Walaupun terjemah tak state dia, formula dia memang dah understood. Dia tu melekat dekat perkataannya. Formula dia ada. Ya, dengan baris atas atau depan apa semua, dan ujung dia apa? Baris depan. So dah understood dah, mesti ada benda tu melekat. Dia tak tulis, kita dah tahu dah. Dia dah bercerita tu. Betul. Rasa itu yang saya tanda lah. tu Kepahaman penting. saya lah. Sebab tu tanda tu penting. Dia membantu kita. Sebab kadang terjemahan tak boleh nak bantu. Tanda tu. Sebab tu banyak dalam contoh yang saya bagi, kan, kalau tengok dalam ni pun, saya tak letakkan terjemahan. Saya cuma letak teks Arab saja. Sebab memang saya nak biasakan kita bergantung dengan teks Arab dulu. Terjemahan tu bantu kita bila kita ragu-ragu. Tapi kalau tanda tu jelas, ya di awal perkataan, huruf akhir depan, ambil terus. Kita ambil terus. Baik, ayat ke-45. Iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki. Baik, perkataan yubashshiruki. Ini mudah. So apa? Dhamir dia tak bercantum. Jelas kita nampak ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris di depan. Maka itu dhamir. Dia adalah fi'il mudhari'. Dia memberi khabar. Tapi dia tetap nanti perlukan kepada banyak latihan kita. Supaya apa? Bila kita buat latihan baru kita akan jumpa. Oh, yang Maryamu ni, oh dia bukan. Rupanya dia potong macam tu. Bila dia hanya jumpa bila kita buat latihan. Bila kita buat latihan baru jumpa perkara yang salah. Kalau tak try kita tak tahu. Bi kalimatin min husmuhul masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Baik, perkataan yukallimu. Kan jelas. Ya di awal perkataan huruf akhir baris depan. Qalat rabbi anna yakunu li waladun. Perkataan yakunu. Jelas tanda dia ya di awal perkataan huruf akhir berbaris depan. Walam yamsasni bashar. Baik. Perkataan yamsasni. Ni ada yang boleh potong tak? Ada boleh potong. Boleh, ya. Ni itu kita. Baik, kita jumpa ya di awal perkataan. Tapi baris belakang tu tak ada baris depan. Bila lihat dalam terjemahan menyentuh. Tapi bila kita lihat dalam terjemahan dia ada perkataan menyentuhku. Dia ada tak perkataan dia atau ia kalau terjemahan yang asing? Tak ada Tak ada. Menyentuh saja. Baik. Sebenarnya dia asing lah. Ku ni kat sini. Ku tu. Kan dia kat sini ia tidak menyentuh ku. Ia tidak menyentuh ku. Baik. Yang ni walaupun ada ya tapi belakang dia tak jelas, kita hold dulu. Perkataan ni. Kita hold dulu. Sebab apa? Belakang dia tanda dia tak jelas. Walaupun sepatutnya dia memang baris depan, tapi dia berbaris sukun sebab perkataan lain yang masuk pada dia. Tapi tanda tak jelas, hold dulu. Jangan bimbang. Tapi itu, Ustaz, tapi bukankah understanding kita ni dia maksudnya lelaki lah kan? Betul. Kalau kita yakin boleh ambil lah. Kalau kita yakin ambil lah. Cuma lelaki. Kita cerita tentang tanda yang jelas.
Kita cerita tentang tanda yang jelas. Kalau kita Saya ambil sebab saya yakin kata yang tu lelaki Ustaz. okey, boleh. Kalau kita yakin boleh, tak ada masalah. Dan dia memang dia kata macam tu. Kalau kita yakin okey, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ada juga perkataan yang dia bermula dengan ya tapi dia bukan dia ataupun ia. Kan? Contoh perkataan yamin contohnya. Kita selalu dengar kan yamin ke ataupun yumna. Ini maksudnya kanan. Tapi bermula dengan ya jugalah kan? Tu saya kata kalau kita yakin ambil. Sebab kalau kadang ada perkataan yang kita tahu dia bukan. Sebab ni memang asal perkataan dia huruf ya. Tapi kalau kita yakin kita ambil. Baik. Merah. Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Yakhluqu. Perkataan yakhluqu. Jelas ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Kemudian yasha'u. Jelas ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yaqulu jelas ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Fayakunu. Kalau boleh nampak. Tapi seperti biasa kita jumpa je perkataan, apa nak buat kita potong dulu. Kalau kita tak yakin tak apa, tak perlu. So kalau kita potong fa, tinggallah yakunu sahaja ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Baik, perkataan yu'allimuhu. Baik. Ini sama tips yang kita ulang-ulang. Bila jumpa je satu perkataan, apa nak buat dulu? Kita potong dulu perkataan tu. Dan yang paling mudah sikit nak potong adalah dhamir yang berada di belakang. So kalau kita ambil ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Tepat tak kalau macam ni? Betul. Huruf ni kena potong dulu. Kalau ambil macam ni dia jadi tak tepat. Sebab apa? Sebab perkataan akhir dia bukan ha tu tapi mim tu. Mim ni yang huruf akhir dia. Sebab tu kena potong dulu. Potong dulu. Barulah. So wa yu'allimu ini adalah fi'il mudhari'. Hu ni lain cerita dia. Dia adalah dhamir. Kan? Itu kena potong dan kena berhati-hati ketika potong. Macam di jalan raya jugalah kena berhati. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 284. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Baik, sama perkataan ni. Kalau ada perasan tak perasan tak apa. Saya cuma share saja. Ya, kita ada ya di awal perkataan tapi bila kita potong kom, tanda akhir tu ada baris ke sukun? Sukun. So kita buat apa? Kita hold je dulu perkataan tu. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Fayaghfiru. Apa nak buat? Mula-mula potong dulu. So potong fa tinggal yaghfiru saja ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Jelas. Yasha'u jelas. Ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Lagi? Wa yu'adzibu. Anda? Ya baris depan. Ya awal kalimah. Baris depan akhir. Ya awal perkataan, huruf akhir baris depan. Yasha'u. Man Ya yasha'u. di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Baik. Contoh seterusnya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ada? Yuhibbu. Anda dia? Ya di awal perkataan. Ya di awal perkataan. Baik. Huruf akhir baris depan. Huruf akhir baris depan. Tapi kat huruf akhir tu ada sabdu. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Sebab kita lihat pada baris dia. Tak ada masalah. Baik. Al-Mu'tadin. Apakah dia? Al-Mu'tadina. Isim. Tanda? Alif lam. Alif lam. Yanun. Yanun.
Baris atas akhir perkataan. Bagilah tanda yang mencabar sikit. Bagi alif lam kurang mencabar lah. Bagi mencabar sikit. Jangan nun baris atas akhir perkataan. Kan? Tak, mula depan dulu Ustaz, nanti pergi belakang kata. Ada Awak yang ingat alif lam. Betul, Protokol betul. Ustaz, ikut protokol. Ikut protokol, betul? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Baik. Saya nak tanya ni. Ha. Apakah dia ha? Ha tu kan tu. Lahiha. Ha saja. Feminin apa ni dia perempuan seorang. Isim fi'il harf dulu. Apakah dia? Isim. Fi'il harf. Isim domer. Isim. Kategori dia domer. Apa dia domer untuk siapa ni? Perempuan seorang. Perempuan. Apakah ia? Ya. 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 Betul. Ya. Domain ni penting ah. Wadu'uhu. Hu ni sahaja. Laki-laki, maskulin. Apakah dia dulu? Isim fi'il harf dulu. Isim. Itu dulu kita ambil kategori besar dia dulu. Isim dulu. Jadi baru masuk kecil. Kategori dia domer untuk apa? Huwa. Untuk huwa. Okey. Kan. Kita nak kena tahu isim fi'il harf tu penting dulu. Isim fi'il harf nak kasih masuk kat situ dulu. Lepas tu baru kita ambil dia punya detail. Sebab apa? Sebab daripada isim fi'il harf tu nanti dia beza dia punya kefahaman yang boleh diambil. Tadabbur dia tu berbeza pada setiap isim fi'il dan juga harf. Baik, wa huwa allazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. Ada? Yursilu. Tanda? Ya di depan dan di akhir dengan Yursilu. Baris depan. Jawab perkataan huruf akhir baris depan. Jelas. Hatta idza aqala sahabin thaqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Tak ada. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Ada? Yakhruju. Jelas tanda dia ya di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Dua yakhruju. Sama ya di awal perkataan, huruf akhir baris depan. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Baik, soalan. Fa anzalna. Anzalna. Apakah ia isim fi'il harf? Mana Ustaz? Ni. Oh, situ. Oh. Fa anzalna. Fi'il Ustaz. Fi'il. Fa tu potong Ustaz. Fa potong dulu. Baik. Itu pertama sekali nak kena buat. Apa boleh potong dulu. Anzalna. Nazala tu. Nahnu kami. Fi'il harf. Kami. Isim fi'il harf. Fi'il madi. Fi'il madi nahnu. Fi'il madi untuk nahnu. Tanda dia? Nun alif akhir perkataan. Itu je ke? Ada lagi? Sukun. Sebelumnya sukun. Nun alif akhir perkataan sebelumnya sukun. Penting. Sebelumnya sukun. Penting. Baik. Sama fa'akhrajna Ustaz. Fa'akhrajna tu sama lah. Sama dengan fa'akhrajna. Baik, cantik. Potong situ. Tanda dia nun alif akhir perkataan sebelumnya sukun. Baik, suknahu. Ha. Sama lah Ustaz. Apa yang sama? Sorry. Sama. Nahnu. Alif kecil suknahu. Jadi suknahu apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Dhamir nahnu. Fi'il madi. Boleh terima separuh lagi tak terima. Apa yang tidak diterima? Sebab tak potong dulu. Ya, potong dulu. Bukan suknahu tu bukan fi'il madi. Sukna sahaja. Sukna saja. Fu bukan. Potong dulu. Sukna sahaja yang fi'il madi, fu itu bukan. Kalau kita sebut suknahu madi, salah. Sebab fu ini dia adalah isim. Adalah isim. Jadi pertama sekali buat apa jumpa perkataan? Potong dulu. Ustaz. Kasih potong dulu. Kami telah menghalau. Baik.
Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Yanfa'u. Dia tadi atas tadi banyak tak bersambung dengan dhamir, ini dia bersambung. Bersambung. Yanfa'una. Nah ni boleh potong tak? Boleh. Boleh potong. Kenapa boleh potong? Nahnu. Sebab huruf sebelum na tu ada baris. Kalau huruf sebelum na tu sukun macam tadi kan kita tak potong. Macam tadi fa anzalna fa akhrajna. Na ni kita tak boleh potong sebab apa? Sebelum tu sukun, dia sebahagian daripada perkataan. So kita tak potong dia. Kan macam kita tak potong yang awal tadi itulah. Kan? So na ni kita tak potong sebab apa? Tak potong sebab huruf sebelum tu sukun. So kita tak potong, dia sebahagian daripada perkataan. Yang ni kita boleh potong sebab apa? Sebab huruf sebelum tu baris, dia bukan sukun. Tak kisah baris depan, baris bawah ataupun baris atas. Tak kisah. Jadi tinggal yang fa'u sahaja. Yang fa'u. Tidak manfaat. Ya yang fa'u. Huruf akhir baris depan. Makna dia pun dah jadi bahasa kita kan, tak bermanfaat. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Yang fa'u saja, bukan yang fa'una fi'il mudhari' kan. Yang fa'u saja yang fi'il mudhari'. Nah cerita lain. Cerita lain. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Itulah dia yang fa'u. Siap bawa contoh lain lagi. Ya duru. Baik. Satu wala yadurru. Nah ni mudahlah nampak. Yang fauna ni DYT dia apa Ustaz? Sama. Yang fa'u ni huwa. Na tu isim. Na tu yang Na tu kita. Okey. So Ustaz, na tu domer kan Ustaz? Betul. Domer isim. Betul. Nama panjang dia isim domer. Isim domer. Nama panjang dia. So kalau orang sebut domer betul tak? Betul. Orang sebut isim betul tak? Betul. Isim domer. Dulu betul. Cuma kita nak ambil dulu yang depan ni isim domer. Tapi dia ni bersambung Ustaz kan? Apa dia? Isim domer bersambung kan? Betul. Dia bersambung. Nah tu. Dia bersambung. Muntasil tu munfasil lah. Muntasil. Jadi mutasil lah. Dah lupa dah. Mutasil, kamu munfasil jauh. Mutasil sambung ya. Majais munfasil. Majais mak wajib tu. Sama. Baik, wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istawatu syayatin fil ardi hayrana law ashabu yad'unahu ila al-huda. Ini pun sama dia. Ya. Yang yadurru tak boleh Ustaz. Yadur. Boleh? Yadurru. Kita tak habis cerita. Mau sorry. Nah tadi. So ya di awal perkataan huruf akhir baris depan. Nah tu lain. Nah cerita lain. Baik, yad'unahu dia sama dengan tadi. Kita ada jumpa ya, tapi kita berhati-hati dalam nak potong perkataan. Kena berhati-hati dalam nak potong perkataan. Sebab potongnya dekat waw, potong dia dekat aha, ni semua satu. Baik, maka ini bukan yang fi'il yang sedang kita carilah. Kita copy. Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Wa naqimus salata wa taqu walladzi ilaihi tuhsyarun wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Yaqulu. Dan yaqulu. Ya di awal perkataan huruf akhir baris depan. Jelas tanda. Satu lagi. Fayakun. Yaqulu. Potong fa. Apa nak buat? Potong dulu. Tu jelas ya di awal perkataan huruf akhir baris depan. Qauluhul haq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur. Yunfakhu. Yunfakhu. Jelas ya di awal perkataan huruf akhir baris depan. Jumpa setiap perkataan ulang tanda tu supaya dia melekat masuk dalam kepala. Seterusnya kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Yubayyinu. Ya di awal perkataan huruf akhir baris depan. Yang kita nak lihat pada baris huruf terakhir. Ya ni baris depan, ya ni baris atas. Boleh ke? Tak apa. Boleh, tak ada masalah.
Tapi kalau huruf akhir ni nanti dia baris atas ke ataupun dia baris bawah? Tak boleh. Dia baris Ah. depan je. Untuk baris depan. permulaan ni Baris kita depan. hold dulu. Semua baris yang lain tu kita ambil Ya. baris depan sahaja. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum innallaha dzu fadlin 'alan nas walakinna aktharan nas la yashkurun. Waqatilu fi sabilillah wa 'alamu anna Allaha samiun 'alim. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasana. Yuqridu. Mana? Yuqridu. Yuqridu. Ha. Kan tanda Ya. ya di akhir- awal di awal perkataan, tanda tu. huruf akhir Akhir berbaris berbaris Domah. depan. dan di fi'il mudhari. Dari Dhamir apa? domain hiya. Ha. Huwa. Wah. 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 Jauh beza huwa dan hiya tu. Ah. Ah. Baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Ada? Fayudha'ifahu. Ada. Dia dah bersambung. Dia bersambung kat Sambung. depan satu, dia bersambung kat belakang satu. So kita potong dia, jelas fa lain cerita, yudha'ifu tu yang kita nak lihat. So ya di awal perkataan huruf akhir. Alamak. Tak boleh. Ni baris Ya, mana? perkataan Dari atas. baris depan. Baris atas. Jadi untuk permulaan kita nak ambil dulu, kita hold dulu. Hold. Hold dulu. Kita hold dulu. Tapi kalau lihat dalam terjemahan ada tak perkataan ia dan dia? Ada dia. Ada. Baik. So kita hold dulu sebab baris dia lain. Dia lain. Tapi kalau siapa yang yakin dia ambil lah. Kan? Dia Siapa akan yang yakin mana? dia ambil lah. Mana Tapi untuk tanda kita tandakan ya dia. di awal perkataan huruf akhir baris depan kita Ambil. hold dulu perkataan ni sebab baris atas. Tapi kalau siapa yang ambil dia tak salah lah, betul lah. Tak salah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yaqbidu. 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 Jelas kelihatan ya di awal perkataan huruf akhir baris depan. Lagi Yaqbidu. ya Yabsutu. besutu. Ya di awal perkataan huruf akhir berbaris Depan. Baik, mutu. Apakah dia? Mutu. Isim fi'il harf. Mana mutu? Mutu. Ayat Maut 243. ni maut ke ni? Maut kan? Kategori dia apa? Isim fi'il Fi'il harf. Ustaz. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Summa ahyahu. Anda? Hidup dan mati. Waw dengan alif sukun. Waw alif sukun di akhir perkataan. Domain home. Dhamir. Tu. Oh. Kita tahu dia fi'il madi dah cukup cantik dah. Ingat dia punya tanda waw alif akhir perkataan. Banyak tak tanda waw alif akhir perkataan ni? Banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Sebut satu. Lahum. Baru. Horaju. Dalam yang banyak tu satu je. Horaju. Kata banyak. Kan biasa kita jumpa kafaru. Baru. Horaju. Horaju. Horaju tu. Kan? Horaju. Amanu. Ini paling biasa lah. Takunu. Ah. Takunu. Itu yang paling biasa sekali kita jumpa kan. Kharaju. Horaju. Baik. Lahum. Okay. Kita masuk. Wa ilaihi. Okey, perkataan wa ilaihi. Wa ilaihi. Wa ilaihi ujung 245 ni. Oh, 245. Wa ilaihi dan Isim. kepadanya. Ilai. Isim ini haraf jar. Ilai. Ila. Ilai kepada. Ila. Potong Mana Ustaz. satu? Potong. Ada tiga Ustaz. Ada tiga. Wow, Waw sekali lain. potong. Ha lain. Apa Wow. nak potong? Potong Wow. waw. Ha. Potong ha. Tu satu. Ilai. Barulah mudah. Kan nak tengok. Ilai je. So tadi Haji Sah sebut haraf Haraf jar. Lain. huruf jar. Huruf jar. Huruf jar tu ilahi ke tak? Ilai sahaja. Ilai saja. Hi ni apa pula? Domel. Isim domel.
Isim Domer. 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 Isim kat depan tu jangan ditinggalkan. Isim domer untuk Ilai. Wah. untuk wah. Cantik. Baik, adhafan. Isim fi'il harf. Isim tanda Tanwin. Tanwin. diakhiri dengan Isim. Tanwin. Berganda. tanwin. Di akhir perkataan. Baik, diarihim. Diarihim. Him tu. Isim. Min diarihim. Isim. Him. Sebab Semua daripada ni bawah. semua ni satu ke ataupun dua ataupun tiga? Dua. Dua. So first kali diarihim buat apa? Potong Him. dulu. Potong kat mana? Him. Him potong dulu. Potong. So ada dua cerita sekarang. Kan kalau tadi kita ambil satu, kalau kita kata isim ataupun fi'il dia macam satu cerita je, tapi bila dah potong ada dua cerita punya. Baik, mana satu yang isim tadi? Him. Him ini isim. Baik. Him, isim domer. Dia adalah isim Ya, domer. isim Isim domer untuk siapa ni? Lelaki. Mereka lah. Mereka. Untuk home je lah, untuk home. Kan him untuk home sama. Diarihim. Baik, diari Fi'il. Tu ada min depannya. Isim min dia depan tu. Ada baris bawah. Kan kata ada min dekat depan dia, satu tanda. Diari. Lepas tu dia ada tanda baris Bawah. Bawah. Sebab dia haraja. Membaris bawah. Dia adalah Isim. Dia didahului oleh huruf jar, satu tanda dia. Tanda keduanya diakhiri dengan baris bawah. Baris bawah. Baik. Sekarang ni ada apa-apa soalan? Sebagai soalan umum saya ada Ustaz, tapi habiskan ni dulu Ustaz. Ustaz habis ke? Baik, bolehlah bagi soalan umum tu. Okey. Ada Ustaz, ini kita tahu masa kita mula-mula mukadimah dulu Ustaz cakap fi'il madhi ni dia stand for past, present dan continuous. Jadi Untuk bila mudhari'. dalam ayat tu kita nak yang mudhari' ni. Jadi kita nak tahu bila kita nak pakai ke depan, ke belakang ataupun sentiasa. Kita ikut konteks pada ayat tu ke atau macam mana dia punya teknik dia Ustaz? Dia punya apa kata orang panduan dia tu. Baik, terima kasih Ustaz. Soalan yang sangat menarik. Sebab apa? Sebab memang bila kita belajar, kan kita nak kena tahulah apa kegunaannya nanti dalam Quran, kan? Sebab kita fokus bahasa Arab Quran. So kita nak tahu apa kegunaan dia dalam Quran. Kan nak ingat tanda adalah susah. Kan tapi lepas tu macam sia-sia je. Baca Quran, belajar bahasa Arab dengan baca Quran tak belajar bahasa Arab sama. Kan so penatlah kita kan baik tak belajar bahasa Arab sebab apa? Spend masa lagi. Buat homework lagi kan. Nak perah kepala otak lagi nak fikir kan. So baik tak payah belajar. Baik terus kerja ngaji macam biasa. Dia mesti ada sebab kan bila kita belajar tu satu tu kita nak tahu apa kesan dia pada Quran. Dan ini yang kita nak bawa dan kita nak lihat dalam bahasa Al-Quran kita. Baik, berkaitan dengan soalan Haji Ses, pertamanya, jawapan dia tadi Haji Ses dah sebut dah. Pertamanya lihat pada konteks ayat tu. Itu yang pertama. Lihat pada konteks ayat. Yang kedua kan, apakah kegunaan fi'il mudhari' ni? Kan, ni nanti kita simpan nanti bila kita habis sampai kepada ujung nanti dhamir yang ke-8. Sebab apa? Kan kita akan ambil semua fi'il madhi, kemudian kita akan ambil fi'il mudhari'. Lepas tu sebelum kita pergi pada topik seterusnya kita akan stop dan kita akan lihat apa kesan kita kenal fi'il madhi, apa kesan kita kenal fi'il mudhari' dalam ayat. Kita akan pergi pada bahagian itu. Macam mana yang waktu isim tu kan kita berhenti pada kita lihat isim apakah dia, satu yang tetap, satu yang teguh, satu yang tak berubah. So kita ambil pada ayat. So kita dah kenal ini isim. Jadi apa kesan dia sebelum saya tahu ni isim dengan sekarang ni saya tahu di isim. Kita tengok pada tadabbur dia. So kita dah belajar fi'il madhi. Sekarang kita tengah belajar fi'il mudhari'. Kita habis nanti kita akan lihat pada fi'il amar kita tak ambil dulu. Fi'il amar kita tak ambil dulu. Kita ambil madhi dan juga mudhari' sahaja. Nanti kita akan lihat apa kesan dia. So, saya dah belajar madhi dah pecah kepala, campur mudhari' lagi 2 kali pecah kepala. So apa saya dapat kalau saya baca sama je, kefahaman saya sama, tak tambah. So baik saya tak payah pecahkan kepala saya kan, rugi je saya punya masa. Soalan yang sangat menarik Haji Sas.
Tapi nanti kita Salah akan satu kesan dia Ustaz, hmm, kadang Allah gunakan tapi masa akan datang, tapi fi'il madi maksud dia apa ni, benda tu pasti berlaku. hmm. Itulah salah satu kesan dia kan. Kadang kita kata Ya. kenapa dia pakai past tense? Kalau past tense mesti dah berlaku kan. Tapi dia ada different sikit lah, kenapa dia tak pakai mudhari', dia pakai madi kan. Betul, betul. Ya, makna dia. Tapi perbezaannya ialah apa? Kita dah mula melihat pada setiap perkataan. Mungkin dulu macam tak apa, tak kisah dia pakai hum ke, dia pakai huwa ke, dia pakai madi ke, mudhari' ke kan. Kita baca je lah, kita kisahkan satu huruf tu 10 pahala kan. Dia pakai apa benda punya domel ke, fi'il apa pun kita tak apalah, kita baca je kan. Tapi bila kita dah start lihat pada perkataan ni, kita dah mula menghargai perkataan-perkataan yang Allah gunakan, bentuk-bentuk perkataan tu. Bila dia guna isim, bila dia guna mudhari' kan. Macam Haji kata, dia home, tiba-tiba bertukar jadi huwa pula kan. Lepas tu tukar jadi home balik kan. Kenapa? Kan begitu bentuk dia. Nanti tiba dalam ayat ada madi, tiba-tiba tukar jadi mudhari'. Kan mudhari' tiba tukar jadi madi. Ini yang kita nak lihat dalam pengajaran kita. Kenapa kita nak mula menghargai perkataan dalam Al-Quran ini, dan nanti insya-Allah lepas kita dah hargai perkataan, kita nak hargai huruf pula. Oh, nampak macam jauh benar sampai nak pergi kepada huruf, tapi dia tak mustahil. Dia satu perjalanan yang sangat menarik. Insya-Allah kita nak pergi nanti. Kita hargai perkataan, kemudian kita nak pergi nanti menghargai setiap huruf yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Macam pagi tadi Ustaz, nak bagi contoh lah. Dia cakap kami. Tiba-tiba dia pakai aku. Dia nak menunjukkan macam dia katakan, kalau kami kehendaki akan kami bagi petunjuk pada semua orang kan. Tetapi hukuman Allah tu tetap. Tapi dia sebut Allah tu, dia balik ke Allah tu aku. Maksud dia pakai minni kan. Minni. Haqqal qawlu ala minni la amla'an. Dia tiba-tiba dia letak aku. Dia nak menunjukkan dia yang berkuasa, yang boleh bagi keputusan. Tu maksud dia. Yang lain tu kami tu macam dibuat bersama lah, sebab dia menguasai malaikat apa semua kan. Kalau kami akan penuhkan neraka ke apa semua kan. Macam tu lah. Dia tiba-tiba dia berbeza perkataan tu ke aku. Jadi kita persoalkan lah, kenapa kami tiba-tiba aku kan. Tu ada different kat situ lah. Ada signifikan dia. Betul. Kan. Tapi semua tu kita boleh tahu bila kita mula belajar lah. Kan kalau kita tak belajar, kita pun tak tahu. Kan na dan ni ke ya ke, kita pun tak tahu. Jadi bila kita mula belajar baru start buka mata. Dah lama belajar tapi tak tahu. Penggunaan tu. Ustaz. Ya. Ustaz, sayang sikit lah. Yang kami aku tadi tu kita tak boleh share sebab kita tak tahu pun. Ustaz pergi ke ayat tu Ustaz. Ustaz apa sekejap? Ayat 13. Sajadah. Lepas ni insya-Allah. Lepas ni Haji Yahya balik Langkawi, lepas ni boleh share. Ayat ke-13. Baqarah. Boleh nampak? Okey, dah nampak belum Nampak. Dah kan? Walau syi'na ni. Walau Syi'na. Tiba-tiba main ni kat sini aku. Ni semua kita dah ambil. Apa? Syi'na kan? Apakah ada syi'na? Madi isim fi'il harf? Syi'na. Isim fi'il ataupun harf syi'na. Walau syi'na. Kita nampak nun alif akhir perkataan sebelumnya Fi'il madi. Fi'il madi. Dalam ni ada dhamir untuk nahnu. Kan? La ataina. Apakah tanda? Sama. Nun alif sukun. Sama. Fi'il madi untuk nahnu. Datangkan. Walakin haqqal qawlu minni. Kan ada? Ada nun ya kat situ. Kan min apa? Min huruf Harf jar. Ni ya ni, ni. Dhamir. Aku. Isim dhamir untuk aku. Kan, jadi dia berubah daripada Allah mulakan dengan na, nahnu, na kami, tiba-tiba kat sini jadi aku.
Kan maka perubahan macam inilah nanti kita nak lihat kenapa dia berubah pula secara tiba-tiba, kenapa tak konsisten kan penggunaan dhamir dalam satu ayat tu. Dan beginilah dalam Quran kan. Banyak macam tu kan. Tuan ini tadi Haji Nur kongsikan semuanya kami tiba jadi aku kan. Kan ini perkara yang memang aku yang boleh buat. Tak ada orang tuhan-tuhan lain yang kamu anggap tuhan tu, orang yang berkuasa tak boleh nak lakukan. Hanya aku saja yang Mana dia kat sini dia malaikat pun tak boleh, dia seorang aja. Tak ada jemaah. Betul? Ya. Ustaz, kan lebih baik pakai mini daripada nak. Kalau yang tak faham betul-betul, dia tengok Tuhan tu ramai. Kami kan kalau bahasa kita lah. Baik. Ini kan kita dah ambil pada bahagian isim kita tu, pada bahagian Walau tadabbur. syekh ni kan, walau syekh ni lah ni. Pada bahagian tadabbur untuk kan kita dah ambil lupa ke? Kan kita dah ambil, nanti boleh selak balik bahagian nahnu, bahagian isim, tadabbur untuk isim. Kita ambil apa? Maksud saya kalau katakan yang bukan Islam, dia baca yang terjemahan bahasa Malaysia. Betul. Dia akan cakap orang Malaysia pun Tuhan banyak juga. Nak kata kami. Betul. Kan? Betul. Betul juga ada yang akan faham begitu kan, bila sebut kami ramai lah, maknanya Tuhan orang Islam ramai lah kan. Betul juga. betul. Kan, tapi itulah dia antara perkara yang kita kena jelaskan mungkin pada orang kan, tapi hikmah dia kenapa Allah gunakan tu, itulah kajian-kajian yang telah dibuat oleh para ulama. Kenapa Allah gunakan Allah tak gunakan aku, Allah gunakan kami pada sebahagian banyak ayat dan hanya satu ayat itu kan. Ayat tertentu Allah gunakan aku, betul. Tapi inilah dia perkara-perkara yang kita nak mula hargai ketika mana kita membaca Al-Quran. Kita tak nak lalu dengan ayat yang sama berulang kali. Mungkin dah khatam setiap Ramadan khatam, ataupun mungkin setahun 3-4 kali khatam, 5 kali khatam. Tapi lalu pada ayat itu sama je setiap kali pun tak ada apa